Macam mana kita nak kata Allah nak angkat semua doa kita, pergi Mekah, pergi umrah, lebam dari sujud depan Kaabah. Tapi dalam hatinya ada siapa? Ini ibu tengah tawaf, ini ibu tengah sa'i, ini ibu tengah hantar gambar setiap saat semasa di umrah. Sedangkan di sana kita jadi tetamunya siapa? Tetamunya Allah. Tetamu Allah tak layak bercakap dengan yang lain. Kamu berada di rumah Allah, jadi tetamu Allah. Yang kamu ingat ialah Allah. Tapi ingat cucu cicit ini, ini apa dalam bai, ini luar bai. Kat kubur pun nak bagi tahu. Ya, hati-hati yuk. Kalau anda sudah daftar untuk jadi tetamu Allah, layannya ialah tuan rumah. Kamu jadi tetamu, jangan pandai-pandai buat sendiri. Okey, syukur alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ini juga merupakan kunci untuk dapat sihat. Selawatlah sebanyak-banyak tanpa henti. Allah akan angkat semua sakit, terutamanya sakit-sakit yang tak nampak. Sakit yang nampak, luka tersepit pintu kereta, boleh pergi hospital. Betul? Tetapi sakit-sakit yang perasaannya tak jelas, fikirannya kelang kabut, perkataannya kurang cantik, ketenangannya tercabut, maka ini merupakan malapetaka paling sulit. Walaupun fizikalnya sehat. Sebab itu sakit kepala aja membuat kita pening kepala, betul? Pahala sakit kepala pagi-pagi ni. Pahala migrain pagi-pagi ni. Maka kekuatan yang kita angkat, berselawat merupakan satu dari proses rawatan. Okay, dia bukan saja zikir yang harus kita ulang sepanjang hidup, tetapi paling utama ialah kita ingin dapat ibrah, dapat kekuatan, dapat kebaikan di sebalik selawat, di balik zikir. Sebab itu pertama kita faham zikir yang kita baca, kedua kita pasang niat apa sebab kita berselawat. Apa sebab kita selawat? Kan? Apa sebab selawat? Ustaz cakap suruh selawat dia. Apa sebab selawat? Sebab itu kena belajar apa ada rahsia di balik selawat. Apa rahsia, apa kekuatan kita belajar sirah hari ini? Ustazah cerita sahabat kata begitu, Nabi kata begini, bang kata begitu, begini. Agak-agak Nabi kata apa kat kita? Sebab itu setiap kali membaca sirah, bila sahabat Nabi berkata pada sahabat tu masuk tak ke kita? Kita masuk ke dok? Entahlah. Tu sahabat. Kita bukan. Nampak dah? Akhirnya dia tak kata, dia tak faham, dia tak tahu bahawa bila Nabi berkata pada sahabat, bermakna Nabi berkata pada kita. Apa Nabi pesan pada sahabat, dia nak bagi pesan pada kita. Sebab itu sirah itu harus hidup dalam hidup kita. Okay, kalau sirah tinggal di masjid, sehingga tinggal dalam kepala, tahulah. Kita dah dengar ceramah, tahulah. Tahunya banyak, fahamnya tak banyak, buatnya tak ada. Ini sebabkan kita penat letih pergi masjid, tetapi tidak banyak membangun perubahan dalam diri. Hari ini Min nak bercakap sikit je. Sikit je kot. Betul? Membeli syurga dengan mencintai Rasulullah. Kita tadi sudah belajar sirahnya. Umi tak akan ulang sirahnya. Umi nak ulang apa hasil di sebaliknya. Bagaimana rupanya, macam mana keedahnya, bagaimana rupa cinta, mencintai Rasulullah tu benda buat apa. Cukup dengan selawat saja? Ada lain benda yang kita kena buat tanda kita cinta Rasulullah? Macam mana? Mengikuti sunnah Rasulullah. Apa sunnah yang anda amalkan tanpa henti? Tak payah bangun. Itu kita kata baru sunnah-sunnah kecil harian. Boleh faham? Kalau kita hanya dapat perlakuan fizikal Nabi, makan tangan kanan ambil dekat gitu, gini. Nampak tak? Sebab itu kita ada sunnah dari segi syariat. Ini nombor 1.
Hukum, hakam, peraturan, segala benda yang dipesan dari Al-Quran. Kerana Al-Quran turun melalui Rasulullah. Ada hadis-hadis Nabi. Jangan sebab bila sebut je sunnah, cara tidur sengit sikit, cara gitu, makan itu sikit, ini sikit. Itu tak salah. Itu kita katakan perlakuan harian dari segi fizikal. Kalau nguak tutup, kalau makan dengan kanan, kata sebut Alhamdulillah, sebut Bismillah. Okay? Tapi lebih besar dari itu, setelah mengamali, membuat, menghayati apa yang Nabi aksikan pada fizikalnya dalam kehidupan harian, kita nak yang paling utama, kita nak ambil syariat. Nak ambil apa ilmu yang Nabi ajar, apa peraturan yang Nabi bagi. Maka kita katakan kekuatan untuk dapat. Kita siapa sekarang? Who are you? Hamba Allah. Okey. Kita mengaku hamba Allah tanpa cinta Rasulullah, maka keakuan ini kosong. Tidak beriman mereka yang mengaku beriman tapi tidak cinta dengan Rasulullah. Ini yang kita paling takut sekali. Bila tidak beriman orang yang tak mencintai Rasulullah, bermakna amalan kita sangkut kat mana? Siapa nak bawa kita jumpa Rasulullah? Okay? Sebab itu kalau kita ambil ada banyak hadis, ada banyak ayat Quran. Kalau kita kata Rasul pernah bersabda, tidaklah beriman seseorang di antara kamu. Tidak beriman seseorang di antara kamu, okay, sebelum aku menjadi orang yang paling dicintai. Cuba semak tepuk dada, siapa dalam hati kita? Siapa orang yang paling puan sayang buat? Cakap je lah, bukan hukum gantung. Salah tak apa. Siapa dalam hati puan sekarang? Dah tak nak nyawa pula. Nanti bodoh semua hidup. Baik jawab. Siapa yang paling puan sayang? Ibu bapa. Okay. Ada lain jawapan? Puan siapa yang paling puan sayang? Ni kekuatan. Rata-rata nak jawab macam puan ni jawab. Siapa yang paling dekat di hati saya? Siapa yang tersimpan di hati saya? Mak saya, ayah saya, anak saya, suami saya, kereta saya, rumah saya. Itu paling banyak di hati. Macam mana kita nak kata orang beriman? Macam mana kita nak kata Allah nak angkat semua doa kita, pergi Mekah, pergi umrah, lebam dari sujud depan Kaabah. Tapi dalam hatinya ada siapa? Ini ibu tengah tawaf, ini ibu tengah sa'i, ini ibu tengah hantar gambar setiap saat. Semasa di umrah. Sedangkan di sana kita jadi tetamunya siapa? Tetamunya Allah. Betul ke tidak? Tetamu Allah tak layak bercakap dengan yang lain. Kamu berada di rumah Allah, jadi tetamu Allah. Yang kamu ingat ialah Allah, tapi ingat cucu cicit ini ini apa dalam bai, ini luar bai, ini pergi baki penggambar, ini ibu kat baki. Kat kubur pun nak bagi tahu. Ya. Hati-hati yuk. Kalau anda sudah daftar untuk jadi tetamu Allah, layannya ialah tuan rumah. Kamu jadi tetamu, jangan pandai-pandai buat sendiri. Betul tak tidak? Berapa mana banyak tak agak-agaknya Pak, apa kata-kata travel agent bagi tahu. Kita sekarang jadi tetamu Allah. Kamu ikut apa yang Allah mahu. Bukan hantar WhatsApp pagi petang siang malam. Bukan hantar Facebook, hantar Twitter, hantar tonteng-tonteng. Sudah. Ini adab yang tidak disemai dalam travel agent.
Yang penting sampai Mekah, sampai umrah. Dah buat umrah. Dah. Ini kali ke-10. Jangan main-main. Walaupun saya bukan orang kaya. Apa jadi? Kosong. Ni kekuatan. Umi bukan nak jadi sombong. Bunyinya macam marah-marah. Tapi sebenarnya memang marah lah. Ya? Sebab ilmunya tu tak cukup nak pergi. Tapi buat akhirnya duit banyak habis. Okay? Sahabat saya jiran baru balik. Baru balik dari haji dulu. Dah 10 hari balik dah. Kita pun pergi lah ngending-ngending dapat air zam-zam ke apa ke. Kono ni. Okay. Sampai-sampai isterinya kata, semua kurma-kurma kita tak sampai lagi. Sebab nak bawa banyak. Akhirnya kami post. Ingat 10 hari lagi, 20 hari lepas itu baru sampai. Hati ini mana datang kurmanya? Beli kat Syawal. Malu orang datang. Faham? Bawa lah sedikit. Tak payah nak ambil dahan kurmanya bawa balik. Sampai nak pakai post. Tak larat jeng-jeng. Ya Allah. Orangnya boleh belilah lagi. Ini contoh. Okay? Oleh itu kerana apa? Kita belajar ilmu buat umrah tapi tak belajar apa benda nak diubah ketika berada menjadi tetamu Allah. Sembang macam sembang orang Kuala Lumpur. Sembang macam sembang rumah. Kalau WhatsApp, kalau bercakap. Sampai nak habis makan dah. Ni dengan anak sembang. Dengan cucu sembang. Sebab itu mi cerewet sikit bawa jemaah. Udah-udah lah tu. Kita kan tetamu. Kan? Itu contoh-contoh. Akhirnya balik sama je. 2 kali 5, 5 kali 2. Laser-laser juga. Sombong-sombong juga. Kedekut-kedekut juga. Okay? Rumah sebelah masjid tak lepas ke? Tapi kalau kat Mekah Madinah, kelang kabut kerja masjid. Betul tak? Kerana apa? Kekuatan ibrah di sebalik umrah tu apa? Kita pergi umrah buat apa? Kita pergi umrah nak tukar apa? Okay? Kita nak jadi macam mana? Tak pernah fikir. Yang penting pergi. Kami nak pergi, doktor. Nak balik tak cakap. Nak pergi cakap. Betul? Apa sebab? Kenapa kita tak cerita nak balik? Balik tak pergi. Kita mau balik umrah batuk sikit. Kita batuknya, cerita ibadahnya tak selesai. Boleh nampak? Ngumpat pula pagi-pagi. Okay. Umi nak tunjukkan bahawa kita datang ke masjid ini bukan lenggang kangkung. Bukan saja-saja nak datang sebab tak ada kerja. Bukan sebab ada dalam WhatsApp. Bukan sebab kawan ajak. Kalau kawan tak ajak, tak ada juga datang. Tetapi kita nak azamnya, niat tu sebab itu tidak ada ibadah yang Allah terima kalau niatnya tak jelas. Apa niat nak datang? Nak jumpa ustazah lah. Kau setakat itu tunjuk Facebook orang debat lori gambar. Okay? Kita nak dapat apa yang ubat yang aku boleh makan supaya aku sihat lagi. Kau sakit kepala makan Panadol, betul? Apa sebab makan Panadol? Apa sebab makan Panadol? Nak hilang? Nak hilang sakit. Ada Allah tak situ? Kalau sakit kepala, makan Panadol, faham? Betul. Aktifas, betul. Nah, di situlah mak kita hilangkan Allah darinya. Boleh faham? Sebab yang nak sembuhkan bukan Panadol, tapi Allah. Tapi kita kata, alah demam. Kalau berdemam sakit, pergilah hospital. Dia terlupa Al-Quran ini. Oh, tak dia dah. Dulu ada Quran tu. Okay. Dia tak tahu Quran tu ubat paling mujarab. Non-stop reading dengan niat, ya Allah, aku nak ambil keberkahan ayat yang aku baca ni, ya Allah. Untuk jadi sebahagian daripada sebab aku meraih sembuh darimu, ya Allah. Allah dah kata penawar paling hebat adalah Al-Quran. Tapi kita pula lah hospital dulu. Betul tak? Boleh, bukan tak boleh pergi hospital. Tapi jangan serah bulat-bulat. Aku sembuh sebab pergi hospital. Kamu kalau tak pergi hospital, tak sembuh-sembuh. Faham? Ni masalah-masalah.
Oleh itu, sebab apa? Ilmu yang kita dapat tidak membuat kita merasa dekat dengan Allah. Tadi ilmu tentang Rasulullah, betul? Sekarang rasa dekat tidak dengan Rasulullah? Entahlah, serupa je rasa. Okey. Tak apalah, kita ambil kira. Okey, kita kata umumnya nak bincang, nak bagi contoh-contoh saja. Apa contoh-contoh cinta yang kita nak? Kalau ada perasaan itu, maka itu tanda kita mampu. Kita mencintai Rasulullah. Kalau tidak, kita ada cinta kat mulut je. Okay, tak sampai ke dalam. Sebab itu kita tak mampu berjuang. Sebab itu kita tak mampu menderma. Sebab itu kita tak mampu untuk menangis. Kalau pergi Raudah. Kalau pergi makam Rasulullah. Ya Allah, relax je orang Malaysia. Okay. Sebab rasa bahagia dapat tengok makam Rasulullah tu. Okay. Tak banyak. Sebab kita tak rasa kehilangan. Okay, mari kita tengok satu contoh. Okay. Kisah cinta seorang wanita. Okay. Wanita daripada Bani Dinar. Okay. Tak ada namanya dia sebut. Wanita daripada Bani Dinar yang sangat-sangat mencintai, mendarah daging cintanya kepada Rasulullah. Bila kita kata mendarah daging, maknanya tak boleh tanggal dah. Sebaik saja reda perang, dia akhirnya memasuk ke medan perang, ke lapangan untuk bertanya bila jumpa orang, bagaimana keadaan Rasulullah? Dia selamat, jalan lagi. Bagaimana keadaan Rasulullah? Walaupun orang bagi tahu suami kamu mati, ayah kamu meninggal, saya nak tanya pasal Rasulullah, bukan ayah saya, bukan suami saya. Bermakna kematian suami dan kematian ayahnya tidak jadi apa-apa kat dia. Kita macam mana? Semak balik. Antara suami, ayah, Rasulullah, mana banyak? Suami lah. Sebab kita tidak dilantik meletakkan Rasulullah dulu di hati kita. Sebab itu dari hari ini kalau siapa tanya apa-apa dengan kita, siapa orang paling kamu sayang? Pertama, aku sayang Allah, kedua sayang Rasulullah. Aku tak sayang diri aku pun. Sebab kalau kamu nak sayang Rasulullah, kamu mesti sayang Rasulullah lebih daripada diri kamu lebih dari diri kamu sendiri. Tapi ini tak wujud dalam diri kita. Tak wujud dalam minda kita. Betul? Betul ke tidak? Betul. Maka kalau boleh hari ini, tahun ini, hari lahir junjungan Rasulullah, hari yang akan disambut tak lama lagi ini, harus menjadi titik tolak, turning point. Aku nak cinta Rasulullah, nak buat apa saja yang Allah sayang, apa saja yang Rasulullah suka, yang apa saja yang Rasulullah pesan. Aku nak tinggal semua yang apa Rasulullah larang. Dan aku nak bina rasa cinta ini. Cinta Rasulullah, cinta kepada Rasulullah mesti melebihi daripada cinta kita. Kepada diri kita, mak ayah kita, adik-beradik kita, anak-beranak kita, harta benda kita. Ini kekuatan yang kita sangat-sangat rapuh. Okay, sangat-sangat rapuh. Sebab kita tak rasa itu penting. Sedangkan dia menentukan kamu beriman ke tidak. Kamu layak jadi hamba Allah ke tidak. Sebab kita tak boleh masuk syurga kalau tak jumpa Rasulullah. Betul ke tidak? Jadi kalau kita mati-matian solat tapi tak sayang Rasulullah, tak buat apa yang Rasulullah suruh, kosong. Sebab itu tak berubah. Tak payahlah solat kalau gitu. Jangan. Kita nak tegaskan lagi supaya apa yang sudah, sebab itu Allah kata apa? Aku terima apa yang di akhir kamu. Apa yang di akhir. Kenapa datang kuliah? Datang kerana nak membaharui apa yang lama aku dah tahu, apa yang lama aku dah salah buat, apa yang lama kurang, aku nak tambah supaya aku jadi lebih sempurna ibadahnya, sempurna imannya. Tidak beriman, bayangkan. Tidak beriman kamu kalau kita belum cinta Rasulullah. Cinta Rasulullah, mencintai Rasulullah lebih daripada dirinya, hartanya, anak isteri. Sebab tu Sayyidina Umar bila dipegang oleh Rasulullah. Okay. Sayyidina Umar kata apa? Ini banyak orang ulang dan muntah melillah kalau ikutkan. Tapi tak faham-faham. Okay. Aku mencintaimu ya Rasulullah melebihi dari cinta anak aku, harta aku, benda-benda semua-semua. Kecuali diri aku.
Maka iman kamu belum sempurna ya Umar. Tidak terjadi begitu. Tak boleh terjadi begitu. Kamu mesti cinta dengan aku melebihi dari cintanya kepada diri kamu sendiri. Ini dialog yang sangat penting yang harus kita ingat. Okay? Sebab itu kekuatan yang nak dibangun mengikuti series hari lahir Rasulullah, bukan sekadar selawat menyala-nyala setengah mati. Kalau perangai Rasulullah belum ada, cinta kita belum terbukti. Jadi kalau kita kata Bani Dinar dia tadi, okay, masuk ke medan perang selepas peperangan Uhud, nak cari Rasulullah. Ditanya suami kamu meninggal, ayah kamu pun meninggal syahid semua. Yang aku tanya, bagaimana keadaan Rasulullah? Akhirnya jalan-jalan sampailah kepada sahabat. Bagaimana keadaan Rasulullah? Sehat walafiat, selamat. Tolong bawa aku jumpa. Pada maklumat sahabat tu bahasanya tepat ke tak? Tepat. Nak, sahabat tak pernah bohong. Jadi kalau kita nak jadi sahabat Rasulullah, jangan bohong. Boleh? Bohong sunat, doktor. Dah buat hukum ni hari. Sebab bohong dah jadi satu daripada karakter kita. Kalau boleh, tanggallah tak berbohong dari hari ini sampai kita kiamat. InsyaAllah. Allah akan mudah-mudahkan urusan-urusan supaya kita tidak berbohong lagi. Sebab itu ciri Rasulullah yang pertama adalah siddiq. Benar semua. Benar apa yang aku tengok, benar apa aku cakap, benar aku akui, benar apa yang aku anggap. Kita macam mana kalau bohong? Siapa tak pernah bohong kat tangan? Siapa pernah kat tangan? Benar pijak, tak pernah pijak. Apa jadi ni? Hidup. Sebab dah banyak sangat bohongnya. Nasib baik Allah kata, aku tak kira apa kamu buat, salah kamu buat, dosa kamu buat, selagi kamu boleh hidup, selagi kamu boleh taubat, selagi kamu boleh berubah, selagi kamu bercita-cita untuk masuk syurga, nak syurga Firdaus. Tak badan-madan. Okay? Boleh begitu? Tolong bangun kekuatan. Janji di masjid tercantik ini, masjid terbesar ini, ya Allah Tuhanku, jadikan aku terlindung, terjaga daripada bercakap bohong. Itu hasil kuliah. Hasil kuliah ini semua orang nanti, okay, angkat tangan, sujud sawi, apa pun tak kisahlah, tapi minta dengan Allah sungguh-sungguh, jadikan aku orang yang benar, ya Allah. Aku berjanji, aku minta engkau lindung aku, jaga aku. Supaya aku tidak berbohong lagi sepanjang hidup aku yang ada ini, ya Allah. Aku nak jumpa Rasulullah, ya Allah. Aku nak pergi Telaga Kausar, ya Allah. Aku nak masuk syurga bersama Rasulullah. Bimbing aku, ya Allah, agar aku tidak lagi berbohong dengan siapapun, ya Allah. Ini taubat yang kita nak. Solat-solat taubat ni biasa nangis sebenarnya. Kita bercakap pakai hati. Bukan bercakap pakai bibir. Bukan bercakap pasal lidah. Yang mampu berdoa sungguh-sungguh adalah anda sendiri. Walaupun kita mulai dengan imam besar syekh mana pun. Okay? Yang tahu hati kita. Allah tengok hati kamu. Latih minta yang datang hari ini, ya Allah. Aku berazam, ya Allah. Aku bercita-cita, ya Allah. Aku berusaha, ya lindung aku, ya Allah. Supaya aku tidak tergelincir masuk jadi orang yang berbohong. Dalam apa hal sekalipun. Dalam apa keadaan sekalipun. Kecuali kalau kita tak berbohong, orang tu kena bunuh. Itu tak boleh. Kamu nampak tak dia tadi? Tak ada, mana ada. Padanya ada kan. Tu letih je. Maka tak kata ada, dia mati belakang. Mendaklah ni berkat penuh, dia gelonsor ke bawah. Okay, ini kekuatan yang kita nak angkat. Datang hari ini ada azam, ada cita-cita, dan ada balik, ada perubahan. Baru ilmu yang kita dapat hari ini ada harga. Kalau tidak, tak ada harga. Penat jalan je. Saja buang masa je.
Boleh faham? Okey. Ya. Wanita Bani Nazar kata apa? Rasulullah selamat. Aku tak akan senang hati selagi aku tak tengok Rasulullah dengan mata kepala sendiri. Sedangkan dia tahu Rasulullah apa? Sahabat tak pernah bohong. Jom bawa aku. Okay. Dah tengok Rasulullah, dah bercakap dengan Rasulullah, ya Allah. Setelah berjumpa denganmu, ya Rasulullah, selepas perang ini, aku tidak akan merasa ada masalah-masalah yang lebih besar dari ini. Semua masalah selepas ini kecil-kecil belaka. Kerana masalah paling besar yang aku paling takut, paling bimbang adalah keselamatanmu, ya Rasulullah. Bila kau dah selamat, aku bahagia. Apa pun datang, aku tak akan rasa susah lagi. Walaupun ada kesusahan besar mana pun, aku tidak akan susah hati. Dia akan jadi kecil pada aku. Itu janji seorang wanita dari Bani Nazar yang sangat cinta dengan Rasulullah. Kita ada ke tak? Kita ada tak perasaan ini? Sebab itu kita katakan, penulis ini mengatakan, cintanya seorang perempuan mukmin yang beriman sudah mendarah daging. Bila mendarah daging, maknanya tak boleh cerai dah. Tak kisahlah suami meninggal, tak kisahlah bapa meninggal. Kerana yang paling aku risau bukan ayah bapa meninggal dan suami meninggal, tapi yang aku paling susah hati bila aku tak dapat berita yang terpercaya. Sebab itu dia nak dibawa sendiri berjumpa Rasulullah. Ceritanya panjang lah, tapi kita pendek-pendek je dengan waktu yang ada. Jelas. Nah, hanya bertujuan untuk memberikan apa situasi yang kita kata kita cinta Rasulullah. Apa keedah, apa rupa, apa cara yang boleh ditunjukkan dari kisah ini ya, untuk kita masuk dalam hati kita, perasaan kita, jiwa kita, hidup kita tentang cinta Rasulullah. Boleh? Jelas setakat ini? Bermakna buatlah apa sahaja. Korbankanlah apa saja yang kamu ada kerana agama. Walaupun dengan nyawa dan darah. Ini yang kita tak ada. Sikit sangat. Orang minta derma je. Kemarin pun minta. Hari ni pun minta. Berapa kali mintanya? Nampak tak? Sebab kita lupa. Bila bab masjid, bab surai, kita masuk dalam tabung yang paling kecil. Oh, tak ada yang paling besar. Duit mana yang kecil? Okay. Pergi supermarket, duit mana yang besar? Kerana kita sayang supermarket daripada sayang Rasulullah. Okay. Ni kekuatan yang kita nak ubah. Sebanyak mana aku berkorban untuk Rasulullah, bantu agama Allah supaya Rasulullah besok tersenyum tengok aku. Aku berkorban banyak untuk memastikan agama ini terpacak tegak. Okay. Megah. Ramai yang sedar, ramai yang faham, ramai yang tahu. Ni kekuatan yang kita nak angkat. Okay. Sebab itu kalau kita kata, kalau kita ambil kisah perempuan tadi itu diulaskan, maknanya kita kata orang yang benar-benar mencintai Rasulullah ialah orang yang mampu mempertahankan nyawa. Di mana saat itu baginda hidup bersama mereka, tapi sekarang mereka, Rasulullah dah tak ada. Jadi sahabat kata apa? Okay. Mencintai Rasulullah merupakan salah satu dasar-dasar keimanan. Asas keimanan, okey? Apabila asas keimanan telah meneguh kuat dalam hati, maka setiap saat akan menghasilkan buahnya, iaitu tindakan yang mengikut jejak Rasulullah. Kalau nak tengok cinta kita benar ke tidak, dia mesti berbuah, berpokok dan mengeluarkan hasil. Hasilnya apa? Apa saja yang aku buat mesti selaras dengan apa yang Rasulullah cakap. Ya Rasulullah beri. Ya Rasulullah ajar. Maka setiap gerak baginda mengikut jejak Rasulullah. Nabi buat tak gini? Dan Nabi suruh tak benda ni? Nabi larang tak benda ni? Kita selalu faham di sini. Sebab itu sunnah selalu jadi masalah. Ada orang ikut sunnah dalam fiqh.
Kan ada hukum sunnah, wajib. Betul? Harus ada sunnah di situ. Betul ke tidak? Solat sunat. Alah, sunat je ko. Buat tak dosa. Itu salah. Kalau solat itu Nabi yang buat, sunnah Nabinya. Bukan hukumnya. Boleh faham? Jangan gabungkan antara sunat dalam fiqh. Okay? Wajib, haram, harus. Betul? Itu yang hukum 5 tu. Sunnah Rasulullah artinya segala benda yang Rasulullah buat, yang dia suruh buat, yang dia galakkan kita buat, yang dia tunjuk dan yang dia masukkan dalam semua hadis-hadisnya. Okay? Boleh nampak? Itu dua mengapa kita kata cinta kita pada Rasulullah tu kecil. Apa sebab kita tidak menghurai. Kalau kita ambil satu kes seorang wanita yang namanya Ma'bad. Okay? Ma'bad ini adalah ditemui oleh Rasulullah dalam kemah ketika dalam perjalanan hijrah. Okay? Dalam perjalanan hijrah, Nabi berdakwah, Nabi macam-macam. Dia ramai pengikut. Mengislamkan orang-orang kampung-kampung yang dia jumpa. Sampai ke kemah Ma'bad. Ma'bad ini dah tak cukup, tak ada air, tak cukup minuman. Maka Nabi singgah di kemahnya. Okay? Ketika itu suaminya pergi cari air nak minum. Ma'bad dia tanya, katakan kamu ada ke air? Tak mandang, kami pun tak ada air. Dia nampak ada kambing. Itu kambing kamu ke? Kata Rasulullah. Ya, kambing kami. Tapi dah tua dah. Dah lama dah tak ada susu. Dah lama dah tak beranak. Jadi tak ada susunya. Okay. Apa Nabi buat? Gosok-gosok tempat susunya. Tiba-tiba penuh. Maknanya sekali lagi kita nak ambil, kita nak perjelaskan apa saja yang Nabi sentuh itu berkah. Sebab itu bila buat umrah, ke mana pun travel agent nak bawa, Nabi pernah singgah di sini, Nabi pernah duduk di sini, Nabi pernah solat di sini, Nabi pernah lalu di sini, Nabi pernah itu di sini, ini di sini. Tolong ikut. Kerana itu sebahagian dari proses untuk dekatkan kita dengan Rasulullah. Lagi lebih banyak kita tahu. Padanya, ketika Ma'bad ni, Nabi singgah sekejap je di kemahnya. Okay, singgah sekejap. Maknanya kita kata, bagaimana seorang yang baik fikiran, yang bersih jiwanya melihat seseorang. Bila suaminya pulang, diberitahu, macam mana ada susu? Kerana Nabi perah 2 kali. Sekali perah untuk makan minum masa itu. Dan setelah Nabi nak bergerak, Nabi buat lagi sekali dan perah lagi sekali. Susu daripada kambing tadi untuk disimpan dalam kemah Ma'bad ini. Jadi bila suaminya balik, maka apa yang dia kata? Umi Ma'bad menjawab bila suaminya bertanya, dari mana air susu ini wahai Ummu Ma'bad? Okay? Padahal kambing ini sudah lama tidak mengandung dan kita pun tak memiliki persediaan susu di rumah. Kita tak ada susu. Kambing ini pun tak pernah mengandung. Macam mana boleh ada susu kat rumah awak? Ini suami yang bertanggung jawab. Suami yang ambil berat apa suami isteri makan, apa anak makan. Kita suami kalau ada tak tanya dah. Beli kat mana, buat kat mana, cara macam mana. Betul? Ini contoh juga pada suami. Dia kata apa? Ini bagaimana seorang meneliti pakai hati. Okay? Meneliti pakai hati. Sesungguhnya seseorang yang penuh berkah. Okay? Melewati kemah kita. Sifatnya begitu dan begini, kata Ma'bad. Maka bila dia kata, aku melihat seorang yang sangat tawaduk. Apa maksud tawaduk? Rendah hati. Dan dia nak rendah hati, bukan rendah diri. Malu nak cakap, malu nak tanya, malu. Rendah hati, cantik, baik, santun, berkah, mesra. Itu kita kata rendah hati. Tak sombong. Tak rasa dia besar. Okay. Sebab itu kita menengok orang, sekali tengok tahu tak orang tu beragam ke tak? Agak-agak lah.
Kalau kita jumpa orang tak kenal, apa yang kita fikir? Nampak mukanya macam risau ya. Baru nampak muka dah risau. Betul? Ni bermakna pandangan kita boleh memberi hadiah pada kita. Sama ada orang itu boleh buat kawan ke tak boleh buat kawan. Betul? Sebab itu kepala kita akan buat satu judgement. Oh takut tak sesuai ni. Tak boleh tak boleh lagi. Tengok takut. Tengok muka dia pun. Tak boleh. Nampak tak? Itu insting yang Allah dah letak dalam kepala kita. Yardstick. Sebab itu kita kena tambah ilmu. Macam mana nak baca nilai muka orang. Macam mana rasa nak tengok muka orang dengan jernih. Faham jernih? Orang baik tak payah cakap dia baik. Macam mana kita tahu orang baik? Dari mana-mananya? Air muka lagi. Kalau air muka dia tak bercakap macam mana. Jadi kita jadi. Pertama kita kata orang tu baik apa? Agak-agak je lu, tebak je lu, bukan gantung. Cara dia tegur kita, cara bagi salam, cara dia senyum. Betul? Ini kekuatan. Sebab itu jangan muka 4 segi je. Saya memang macam ni. Jangan. Nabi sampai-sampai dah bagi salam, dah tanya khabar, dah pegang dah anak dia. Ya Allah, sihatnya kamu. Puji. Ya Allah, sihatnya rumah kamu. Itu bukan, itu keji. Tengok dengan hati putih. Okay, pakai macam mana pun tak kisah. Yang penting, bila buka mulut, orang dah rasa kita baik. Buka mulut, orang rasa. Bukan orang dengar. Orang rasa. Okay. Bukan nak kata Umi baik ke apa ke tidak. Kemarin ada di kedai makan. Jauh non tepi laut. Okay, oleh sebab terlambat jadi yang di hotel punya selesai. Kita cari sarapan. Baru buka mulut je nak ini berapa ini nak ini macam mana. Apa tuan kedai kata dia bisik kat anak dia. Suara orang ni macam yang dalam TV tu. Dia berbisik kedai je kecil je. Geranya kita dengar lah apa lagu dia bisik dah orang ni. Cuma bila anak Umi nak bayar, itu yang dalam TV tu. Saya selalu ikut dia. Mana tahu kata anak saya. Secara dia bercakap, baru nak order makan je. Order roti cadai, order nasi campur. Faham tak? Bukan nak kata Umi baik. Tapi dengan suara tu dia boleh ingat ke TV aku biru. Betul kan? Saya selalu ikut dia dalam YouTube. Oh. Walaupun gerai kecil, walaupun orang tua, jangan main-main sekarang. Okay, wifi dah masuk hutan pun. Okay, orang. Ini Umi bukan nak kata Umi baik. Bermakna buka mulut je orang dah boleh rimak kita dah. Sebab itu buka mulut dengan bahagia. Baik je tak cukup. Assalamualaikum. Baiklah tu. Tapi tak bahagia. Betul? Sebab itu tenang. Apa makna tenang? Senang hati. Walaupun banyak kerja tak selesai. Walaupun banyak masalah. Tapi tenang. Assalamualaikum. Belum makan. Walaupun lapar. Assalamualaikum. Ceria, go first. Senang, go first. Walaupun duit tak ada. Akhirnya orang belanja. Tak payah bayar. Jangan main-main. Kita bukan suruh dia bayar pun. Betul? Pergi kaunter. Tadi meja tu dah bayar. Kita tak nampak pun orang. Nampak? Singgah tempat durian. Baru pilih-pilih je. Apa orang durian tu kata? Doktor pilih sampai harga 100. Hoi, saya nak sikit je. Tadi orang yang sebelah doktor tu dah bagi duit 100. Untuk nak suruh pilih. Takut tak? Takut ke tak takut? Siapa pula? Betul? Tapi mulakan dengan baik. Sangka syukur orang tu nak bagi awak cepat kaya. Jangan kata, ya Allah, baik dia bayar ni. Ada apa-apa ke? Sebab kita tak kenal pun. Boleh faham? Tapi bermula dengan baik sangka.
Mulakanlah apa pun yang Allah kurniakan itu dengan perasaan tenang. Ya Allah, rezekimu melimpah ya Allah. Aku tak kenal orangnya pun, dia pula tak cakap doktor. Pilih le dah. Dia tak nak tahu. Dia tak nak kita tahu dia sedekah, dia hadiah. Boleh faham? Itu sebahagian daripada ciri-ciri. Walaupun tak nampak orangnya, kita tahu tak dia baik? Tahu tak dia pemurah? Tahu, tak payah tunjuk muka. Siapa tahu? Allah tahu. Itu lebih ikhlas daripada dipuji-puji. Ya Allah, tak sangka jumpa awak kat sini. Boleh faham? Makbat tengok Rasulullah sekali tengok. Datang kali pertama. Tapi aku melihat orangnya tawaduk. Tolonglah pegang. Pegang masukkan jadi perangai kita. Tawaduk maknanya baik hati, baik sangka, lembut, santun, ceria, senang hormat orang walaupun duduk dalam kemah. You tak biasa act gitu walaupun duduk rumah kecil-kecil. Setinggan ke tak setinggan ke tepi jalan ke apa ke. Tapi buka mulut dengan rasa bahagia. Ya Allah. Kamu pakai lawa-lawa tapi minta sedekah. Kenapa? Hari Ahad saya tak kerja jadi saya minta sedekah. Pakai lawa-lawa. Bedak-bedak beria-beria. Kalah kita. Kita kat rumah bedak tak lekat. Saya hari Ahad je minta sedekah Puan. Nak bagi ke tak bagi? Orangnya sihat walafiat. Segar bugar lah kita kata. Betul tak? Tapi kalau kita rendah memandangnya dengan busuk hati, bagi ke tak bagi? Betul, bagi ke tak? Ha, ambil, jangan datang lagi. Lain kali kerja, faham? Oh Allah. Ramai orang macam tu. Sebab tawaduk rendah hati, tengok orang rendah. Nabi paling sayang orang apa? Orang miskin, jemputan orang miskin tak pernah Nabi tolak. Sayang dengan janda-janda, sayang dengan anak yatim. Ya Rabbi, hormatnya lebih hebat lagi daripada hormat Rasul dengan sahabat-sahabat. Kamu ni sahabat. Depa tu orang miskin. Sebab itu bila ada sahabat yang miskin, tapi rindu dengan Rasulullah, ya Rasulullah. Semasa aku hidup, bila aku rindu denganmu, aku datang, ya Allah. Aku dapat merawat rindu aku padamu. Tapi bila engkau mati dan aku mati, kita tak dapat jumpa. Apa sebab? Pastinya aku tidak duduk sekapal dengan para nabi di syurga. Aku pun mungkin masuk syurga tapi masuknya bawah-bawah. Macam mana agaknya aku nak ubat rasa rindu ini? Baru turun ayat Quran, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cinta. Ni kita ni dah baca ayat tu ratus-ratus kali dah. Kamu akan bersama dengan orang yang kamu cinta. Baru senang hati sahabat, ya Allah. Mudah-mudahan aku esok dapat sama dengan kamu. Kamu boleh jumpa. Sebab syurga boleh jalan-jalan. Bukan kat Malaysia je boleh jalan. Boleh melawat neraka. Nak melawat tak? Sebab orang syurga yang pergi neraka tak terbakar. Sebab itu dipesan, kalau kamu tak nampak aku, di syurga datanglah, cari aku di neraka. Kerana orang syurga dapat pasport istimewa untuk masuk neraka. Cari balik sahabat-sahabat yang pernah sama-sama datang ke Ridwan. Ya Allah, aku ada sahabat yang hari-hari ikut aku, teman aku pergi Ridwan, tapi aku tak nampak dia di sini. Boleh tak aku ninjau? Tinjau, cari, tarik dia. Kerana dia tak terbakar. Orang syurga masuk neraka tak terbakar. Dia kekuatan. Tapi makanan syurga tak boleh bagi kat orang neraka. Seorang anak yang bermimpi ayahnya masuk syurga, maknya masuk neraka. Okay. Dia minta air, mak dahaga ayah, bawa sikit. Ayah ada air mewah-mewah ni, sedap-sedap ni. Bawa le sikit. Tak boleh, ini cawan syurga tak boleh bawa ke neraka. Kamu bagi aku letak kat tapak tangan jadilah.
Dapat sikit pun jadi nak bagi kat mak aku. Okay. Apa terjadi? Nak sampai kat mak terbakar terus dah. Boleh faham? Tak boleh. Jadi tapi orang syurga boleh masuk ke neraka. Orang neraka tak boleh masuk. Jadi kita kata tawaduk tadi. Rendah hati. Tak boleh masam. Apa tanda orang tak banyak masam? Sikit zikirnya. Sikit sedekahnya. Cuba tengok cermin. Muka aku masam ke tak? Mata aku banyak santun ke mata aku nampak kasar? Ada apa? Oh, tengok orang macam terbuka je mata semua. Itu kasar lah tu. Okay? Orangnya tawaduk, adanya rendah hati, wajahnya bersinar, berkilau-kilauan. Oi, bubuh pewarna apa ya? Kita pun nak kilau-kilau je kat kening, kat sini, kat dia semua nak kilau. Betul? Jadi hati-hatilah yang nak pakai make up, liklap. Okay? Baik budi pekertinya, padahal baru jumpa. Baru jumpa tapi orang dijumpa dah tahu rasa dah. Dah dapat rasa yang orang itu baik hati, baik budi pekertinya. Okay? Badannya tegap. Indah dengan bentuk kepalanya yang sangat tampan. Ini orang yang teliti. Terpesona kita kata. Dia teliti habis-habis. Mi bacakan ini untuk kita terbangun. Rasa tak nak tengok? Rasa nak jumpa ke tak? Ni kekuatan dibaca bukan saja-saja. Dah tahu dah. Nampak dah. Tu selalu kita kata. Allah kisah Nabi. Dah tahu dah. Jangan. Biar dia terulang banyak kali. Sampai masuk ke urat saraf. Supaya dia terus mendarah daging. Mendarah daging. Keluar dah. Okay. Matanya elok. Mata elok maknanya apa? Mata hitamnya besar. Orang nampak macam mana. Bila elok. Emosi yang dibagi kat mata tu apa? Cantik, mesra. Kita bercakap baik bukan di mulut tu. Baik di wajah. Baiknya di mata. Mata 70% cantik. Cantik kita ada 70% di mata. Ada sikit di mulut, sikit di hidung. Tapi mata nombor 1. Okay, tak? Jadi matanya cantik apa maksud? Matanya elok. Bukan saja bentuknya cantik tapi pandangannya juga cantik. Dia tengok orang tak sakit perut tau. Dia tengok orang tak terkejut. Dia tengok orang rasa senang hati. Bukan jadi polis trafik. Umpat banyak. Tak maaf ya. Matanya elok. Hitam dan lebar. Kita nak elokkan mata macam mana? Boh ini, tambah itu, tambah ni. Sampai tak boleh buka mata. Betul? Tambah macam-macam. Bagi tahu kat anak, jangan tambah-tambah apa yang Allah dah bagi. Sebab yang Allah bagi cukup cantik dan sempurna. Okay? Matanya elok, hitam dan lebar dan alis. Ya Allah, dan bulu matanya lebat lagi halus. Kita tambah-tambah nak bagi ada urut banyak-banyak. Suaranya, ni kita nak bercakap. Suara kita macam mana bercakap? Suaranya bergema indah, berwibawa. Okay? Bergema indah mana suaranya lunak. Suaranya diletak dengan nada yang sesuai dengan orang yang kita jumpa. Itu yang kita kata lunak. Indah berwibawa. Indah maknanya perkataan yang digunanya cantik. Perkataan yang digunanya sesuai. Okay? Semalam terbaca satu WhatsApp. Kelasmate meninggal semalam. Hari Jumaat. Jatuh di bilik air pukul 9. Meninggal habis usianya pukul 12.30. Adalah kawan nak pergi.
Tapi lepas tu hantar WhatsApp, aku terlambat sampai sebab jalan jam. Aku sampai-sampai dia dah terkambus. Allahu Akbar, bahasa. Orang kambus bangkai. Orang kambus bangkai kucing, bangkai anjing. Orang. Kata, ya Allah, ngapalah Datuk bahasa buruk benar ni. Rasa nak komen tapi dah malam bang pula orang kan. Aku sampai dia dah terkambus dah. Okey. Ada tak orang pakai yang tu? Dah ke bumi dah, kan cantik bahasanya. Tapi bila dia tekan pada umi lah sebab orang bahasa kan. Bila pakai perkataan terkambus tu, ya Allah, umi ingat kita kecil kalau kucing mati, kamu cepat kabur. Okay, korek lubang cepat kabur elok-elok. Okay, kambus katanya orang. Tu contoh bahasa tak elok. Apa yang terjadi? Bahasanya apa? Suaranya indah dan berwibawa. Bila indah, yang suara yang keluar tu cantik dan ada tenaga. Assalamualaikum. Indah, lembut tapi ada energi. Okay. Kemudian kata-kata panjang lehernya ideal. Tak panjang sangat, tak pendek sangat. Siapa lehernya panjang? Leher angsa kata mak saya. Okay. Janggutnya tumbuh tebal dan sangat kontra dan sesuai dengan warna rambutnya. Rapi, rata sebelah tepinya. Okay, dengan jambangnya dan antara rambut dan janggutnya bersambung. Bagaimana wanita ini meneliti wajah perwatakan Rasulullah tu secara sangat teliti dan mendalam. Ini yang kita kata kagum. Kita kagum dah. Gambarlah selfie. Itu kagum kita. Okay? Jika dia diam, tak bercakap, nampaknya kewibawaannya. Tak bercakap tapi nampak bertenaga, nampak baik. Baiknya tu nampak walaupun tak bercakap. Ketokohannya nampak. Okay? Bila dia bercakap, kelihatan kehebatannya. Sebab itu boleh cakap jangan suka-suka. Bercakap beri. Orang Perak kata, kalau bercakap, ya beria-ria. Faham beria? Cakap sungguh-sungguh, tengok muka orang yang dicakap tu. Bercakap dengan penuh rasa mesra, bercakap dengan penuh rasa hormat. Itu yang kita katakan berwibawa. Kita tak kisah lantak lah. Itu Nabi, bukan kita. Kita dah memang kopi ni. Tak teringin, tak fotokopi. Letih. Okay. Minta maaf banyak macam nak marah je hari. Okey, lepas tu. Okey. Bila dilihat dari kejauhan. Sebab Nabi pergi juga ke tepi kemah untuk ambil kambing tu. Dilihat dari jauh. Jauh tu tak boleh jauh sangat. Artinya jarak lah. Betul? Kalau ambil gambar tu dapat kaki sekali lah. Itu kita kata jauh. Kalau nak tahu jarak tu lah. Okey. Dia kelihatan seperti seorang yang paling baik. Ya Allah. Tak bercakap pun baik, berduduk dekat pun baik, jauh pun baik. Ya Allah. Kita duduk seorang macam mana? Duduk tepi masjid, tunggu transport, tunggu kereta, anak ambil. Muka macam mana? Okey. Okey. Bila dilihat dari dekat, ya Allah. Umi nak masukkan semua ini dalam kepala, dalam perasaan, dalam hati supaya setiap kali doa, ya Allah, temukan aku dengan kekasihmu ini, ya Allah, yang paling baik, paling handsome, paling bijaksana, paling berbahu ini, ya Allah. Aku nak karakter itu pada aku dan anak-anak aku, ya Allah. Angkat doa, ya Allah, jadikan karakter Rasulullah untuk anak aku, cucu aku. Aku dah tua, tak boleh berubah dah. Itu tanda dia nak. Dia sayang Rasulullah. Dia nak anak cucu dia nampak semua macam Rasulullah. Kelihatan berwibawa tu. Okay? Dilihat dari dekat, lihat seolah-olah seperti seorang yang paling tampan. Okay? Pembicaraannya tegas, jelas. Okay? Nada bicaranya seperti untayan mutiara yang berguguran. Berperwatakan sederhana, tindak tinggi dan tindak pendek.
Dia bagaikan satu dahan di antara dua dahan, dan di antara tiga orang tadi gaya penampilannya paling bagus dan kedudukannya paling tinggi. Padahal dia tak tahu orang tu siapa pun. Tetapi penelitiannya, ni kita kata bercakap pakai mata, tengok dengan pakai mata. Bukan main tengok buta-buta, tak perasan lah. Macam mana rupa orang yang singgah tadi? Entahlah, tak perasan. Kan tak dah duduk depan mata, siapa duduk sebelah awak? Ada orang perempuan, dia pakai tudung ini. Tapi mukanya tak perasan. Pusuk hati punya muka. Sebab kita tengok orang sebelah, bagi salam. Supaya dia ingat kita. Okay? Kemudian kita kata, dia lah orang, maknanya kita kata dalam pembicaranya sangat bagus dan sebagainya. Okay. Itu gambaran dari yang dilukis oleh seorang. Okay, seorang hamba je duduk di kemah aja, tapi itu pun sudah memberikan kualiti yang sangat hebat. Okay. Sebab itu kekuatan-kekuatan ini yang nak kita tanamkan balik kepada kisah. Itu tadi gambaran. Kita ni jarang ada gambaran. Bila jarang ada gambaran, jarang mengkagumi. Sebab itu salah satu tanda cinta Rasulullah, mesti baca sirah. Masa gaya perjuangan, gaya Nabi menang, gaya Nabi kalah, cara bersiap untuk perang dan sebagainya. Supaya kita nampak wibawa orang tu. Kita nampak ketokohannya. Kalau tak baca sirah macam mana? Macam mana karakter Nabi dengan sahabat, dengan anak-anak, dengan isteri, dengan keluarga, dalam perang, di luar perang, dalam kecemasan, dalam lapar, dalam tak lapar. Penting sangat. Kerana itu yang mendorong kita, ya Rasulullah. Kalau kamu ikat perut di batu, lapar, aku nak makan bulan puasa satu meja. Nampak tak? Makannya sikit, kita makan pak gantang. Puasanya sehari je. Tapi siap makannya macam 4 hari nak makan. Rasulullah ikat batu ke perut tahan lapar. Ini kekuatan. Kita belajar tahan lapar sikit. Okey. Kemudian kita kata kita tengok pula. Sebab itu dipesan oleh dalam Al-Quran. Allah berfirman yang bermaksud katakanlah. Ini kita dah banyak kali ulang juga ustaz-ustaz ulang. Jika bapa, anak-anak, keluarga, saudara, isteri-isteri keluarga kamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu kuatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu suka, adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya. Ini tadi ingat. Pertama siapa? Allah dan Rasulnya. Dan daripada berjihad di jalan Allah. Apa maksud berjihad di jalan Allah? Sekarang ni puan-puan berjihad ke tak? Jihad tak? Jadi kalau dalam jihad ibadah tak? Sempat ngumpat tak? Artinya datang dari rumah, dari rumah tu niatnya apa? Niatnya apa? Nak dapat apa? Ini kita, ya Allah Tuhanku, terimalah usaha aku ini, ibadah aku ini sebagai jihad. Sebab aku tinggal keluarga, tinggal anak, tinggal rumah. Tinggal semua kerja. Nak dapat ilmu-Mu, ya Allah. Masalah tak berniat. Masuk je masjid. Yelah tu. Boleh faham? Berniat dari rumah, ya Allah, terima perjalanan aku dari rumah ke Masjid Ar-Ridwan ini sebagai jihad. Sebab itu orang Islam ni gerak je doa, gerak je niat, gerak je niat, gerak je doa. Sebab itu dipesan bahawa doa itu senjata. Kalau berjalan tanpa senjata apa jadi? Takut. Nanti nak buat macam mana? Tapi kalau dah pasang senjata, doa itu senjata. Nampak orang magam, ya Allah, itu aku bagi dia tak nampak aku, ya Allah. Nampak apa pun. Kita tadi nampak sampai nak turun kereta, kucing jenjeng anaknya. Dia gigit dekat lehernya. Ya Allah, jadikanlah aku sebaik maknya kucing, ya Allah. Aku tak ke tengah jalan tu je. Jarang dah tengok kucing jenjeng anak macam tu. Kucing pun dah malas dukung anak juga macam kita. Tapi tadi ternampak, ya Allah, bagilah aku dapat kebaikan sebagai baiknya hati kucing ni, ya Allah. Nak lintas jalan tu luas tu. Dia lalu tepi-tepi kereta. Jangan main-main.
Lama mi perhati, ya Allah, tinggal jalan dia penat, berhenti kejap. Dia betulkan dia punya gigit tu gigit balik. Jangan main-main. Itu kasih sayang tu. Betul? Kita tengok, alah kucing biasa lah tahu. Itu yang kerai hati. Nampak tak? Kita ambil ibrah pada setiap peristiwa yang Allah tunjuk kat kita. Supaya kebaikan dan kekuatan datang ke kita. Tapi kita dah, alah kucing je kot. Allah, letih kok. Bila anak-anak jumpa kucing, cucu-cucu. Tak payah kotor. Jangan usik kucing dia. Ya. Ni busuk-busuk hati nenek-nenek bawa cucu pergi pasar. Itu kucing kotor tu. Kita hina binatang itu depan anak kita, depan cucu kita. Sedangkan itu makhluk Allah, dia tak ada dosa daripada kita. Kita pakai jubah banyak-banyak ni. Dosa sepanjang jubah. Jangan main-main. Hati-hati, ya Allah, itu Tuhanku. Okey, ni umpat lagi nasib. Minta ampun lepas ni kan. Okey. Jadi jihad ini bukan pergi perang. Jihad bermakna apa saja yang kamu buat untuk memperjuangkan agama yang kita ada. Untuk memperjuangkan agama supaya dia berjalan terus. Jangan terbatal. Jom kita pergi Ar-Ridwan. Kamu kesian Ustazah. Tak ada orang cakap dengan dinding je. Itu jihad. Boleh faham? Ini kekuatan. Jadi maknanya, kalau tidak berjihad, kalau sayang keluarga, sayang perniagaan dan semua, lebih daripada Allah dan Rasulullah, agak-agak ibadahnya ke mana? Kuntang. Sebab itu ramai orang berniaga tak solat. Ramai orang berniaga tak tutup aurat. Ramai orang berniaga nak masuk TikTok, noneng, beli. Betul? Kita pula yang banyak masa ni. Beli kat TikTok murah. Oh Allah. Membeli je kerja. Pakai tak tahu ya kedok. Okey. Nah, Allah juga berfirman yang maksudnya tadi dari surah At-Taubah ayat 24. Sekarang ni dari surah Al-Ahzab ayat 6. Di pesan Allah, Nabi itu mestilah lebih utama bagi orang mukmin dari mereka sendiri. Ini yang disebut tadi. Okey. Kemudian kita ambil kira, kita kata tadi kita dah bercakap bagaimana Sayyidina Umar ditegaskan supaya kamu dipegang je tangan Sayyidina Umar, dan Sayyidina Umar sudah pun mengungkapkan cintanya yang baru. Aku sayang kamu ya Rasulullah lebih daripada aku keluarga, harta aku. Okay? Tapi dia tak sebut lebih dari diri aku. Itu yang Nabi kata kamu salah. Iman kamu belum sempurna. Kalau Sayyidina Umar yang diramal 3 kali masuk syurga tak sempurna iman, kita ni ke mana? Koyak rabak weh. Jangan main-main. Jangan rasa dia layak masuk syurga. Siapa rasa layak masuk syurga kat sana? Ada? Oh, kita ikut ceramah semua yang main-main. Kita dah pergi umrah siang malam, pergi petang yang main-main. Okay? Jangan pernah ada rasa kita ni memang benar-benar layak dah, ready dah. Aku okey je. Tidak ada siapa-siapa yang diberikan kekuatan untuk merasa dia layak masuk syurga. Sebab itu Nabi, ya Allah Tuhanku, jauhkan aku dari neraka, masuk aku syurga. Padahal dah janji dah. Kamu ni calon syurga. Sayyidina Umar tu dah 3 kali diramal Rasulullah untuk jadi calon syurga. Semua khalifah dijadualkan masuk syurga. Tapi Sayyidina Umar masih sakit, ya Allah. Aku takut. Kenapa takut ya khalifah? Kamu kan dah diramalkan masuk syurga. 8 orang pertama yang masuk syurga. Aku boleh masuk syurga tapi Nabi tak cakap aku lepas siksa kubur ke dong. Siapa senang siksa kubur, insya-Allah senang syurga. Tapi sangkut di kubur, susah di kubur, susah di alam barzah, susah tempat lain. Ini yang Sayyidina Uthman, walaupun khalifah, takut, kita relax je. Ni yang kita kata banyak relax sebab tak tahu. Tak baca syurga tu apa, tak baca barzah tu apa, tak baca neraka tu macam mana, tak jadi macam mana perjalanan yang kita ke alam barzah. Nanti kita fokus pula macam mana ke alam barzah, tak ada apa. Okey, kemudian kita kata kita tengok kisah. Maka tanda cinta Rasulullah tadi kita kata tak beriman, Imam Nawawi kata apa? Okey. Kita mesti ada, cinta ada 3. Kita ambil ulang-ulang lah ke mana pun.
Okey. Pertama, cinta kerana rasa hormat. Itu cinta yang pertama. Ini Imam Nawawi nak bagi tahu kita. Apa bentuk cinta yang kita nak kena semak dalam kepala kita, dalam hati kita. Pertama, cinta pada ibu bapa. Itu tandanya kita cinta kerana hormat. Okey. Cinta yang pertama. Cinta yang kedua, cinta kerana kasih sayang. Seperti mana cintanya kita pada anak-anak. Ketiga, okey, sebab tu ada 3 cinta yang kita nak kena pegang, kena pakai. Ketiga, cinta kita pada sahabat, pada orang ramai. Itu untuk manusia biasa. Untuk mak kita, untuk anak kita. Tapi untuk Rasulullah, tanda kamu mencintai Rasulullah, kamu mesti ada 3-3 ni. Ketiga-tiga cinta ini mesti berada dengan cinta kita pada Rasulullah. Ada cinta pasal hormat, ada cinta pada kasih sayang, ada cinta kerana kita umatnya. Okay? Sebab itu kekuatan pertama cinta Rasulullah mesti pegang semua syariat. Bukan pegang pada selawat semata-mata. Selawat tu kita anggap macam cinta yang ketiga tadi. Tapi kita mesti ada cinta yang pertama dan cinta yang kedua. Itu yang Imam Nawawi kata. Kalau kamu nak cinta Rasulullah, dia mesti pakai 3-3 cinta ini. Di mana pun nama Rasulullah disebut, kita akan berselawat. Kamu tak berselawat bermakna kamu menempah neraka. Siapa dengar nama Rasulullah disebut tapi tidak berselawat, bermakna kamu melayakkan diri untuk jadi calon neraka. Sakit tak? Ini bermakna dengan berselawat kita selamat dari api neraka. Bila selamat dari api neraka, maknanya kita nak masuk mana? Syurga. Jadi pegang cinta ini. Pegang tiga apa kata? 3 jenis sayang yang kita patut ada. Kemudian secara, ni sampai pukul berapa yang? Pukul 11? Pukul 12. Okey yang. Alamak. Okey, sikit lagi. Boleh? Ampun tuanku. Okey, kita ambil kisah. Mana dia kisah tadi? Cerita seorang aduh, ya Allah. Seorang gadis bernama Barirah. Okey. Pernah dengar? Barirah adalah seorang abdi yang nak dibeli oleh Aisyah. Okey. Mula-mula tak dapat. Tapi akhirnya dapat dibeli. Bila dia dapat dibeli oleh Aisyah. Ini ringkas-ringkaskan saja. Supaya dapat intinya. Nak tunjuk cinta dari Rasulullah macam mana. Barirah seorang hamba. Kemudian dibeli oleh Sayyidina Aisyah. Dimerdekakan. Jadi orang merdeka. Orang merdeka dengan hamba. Tarafnya tak sama. Okey. Setelah dimerdekakan, barulah Sayyidina Aisyah dan Rasulullah tahu bahawa Barirah ada suami yang juga hamba. Okay? Suaminya sangat mencintai Barirah. Tapi dan Barirah juga sangat cinta dengan suaminya. Tetapi setelah dia merdeka, dia tidak jadi hamba lagi. Dia tidak lagi sesuai untuk jadi isteri kepada hamba. Okay? Itu hukumnya. Tapi oleh kerana melihat suaminya sayang sangat, Nabi nasihatkan. Aku nasihatkan aja. Baliklah kat suami awak. Padahal hukumnya tak boleh. Tapi sebab dia mereka dah kahwin sebelum. Betul? Apa kata Barirah? Kalau ini perintah. Kalau ini arahanmu, maka aku ikut. Tapi kalau ini hanya nasihat, aku tak. Kerana perintah lebih besar. Hukum lebih besar. Betul? Tapi melihat dari segi kemanusiaan tadi yang Nabi nasihatkan. Maka apa yang Barirah buat keputusan? Ya Rasulullah, aku lebih menghormati hukum yang kamu sudah ajarkan kepada aku. Maka orang merdeka tak boleh lagi bersama dengan seorang
hamba, maka aku membuat keputusan, aku tidak akan berbalik lagi dengan suami aku kerana sangat mencintai apa peraturan yang sudah diciptakan oleh agama. Apa yang sudah kamu ajarkan. Boleh nampak cinta kepada apa yang sudah Nabi ajar, tinggal suami. Walaupun sebenarnya tinggal bukan saja-saja macam kita lah. Okay? Kerana berbeza taraf. Syukurlah sekarang dah tak ada. Okay, hamba-hamba dah tak ada. Okay. Itu satu bentuk cinta. Harus melepaskan perasaan, harus melepaskan yang disayang kerana mentaati perintah yang Rasulullah keluarkan. Mampu atau tidak kita buat? Ni yang letih. Mi banyak kes bahawa dah bercerai dah. Tapi duduk serumah agak lagi. Oh, letih. Sebab dia tak nampak Nabi dalam kisah itu. Kemudian ada kes lagi. Kita bagi kes-kes sajalah, okey? Cerita siapa pernah dengar seorang pemuda bernama Julaibib. Okey, Nabi meminang Julaibib seorang pemuda tapi tak handsome sangatlah. Abdi dan tak, orang kata tak handsome lah. Tak ada harta banyak dan sebagainya. Orang hitam. Di Mekah masa dulu kebanyakannya orang Arabnya putih-putih. Okay. Maka bila Nabi, tapi dia sangat dekat dengan Rasulullah. Banyak kerja di pasar. Tolong angkat, tolong itu, tolong ini. Budaknya sangat rajin. Jadi satu hari dia bersama Rasulullah, Rasulullah tanya, kamu tak nak kahwin ke Julaibib? Siapa nak saya? Rupa tak ada, kata tak ada. Hamba lagi. Tapi kamu nak kahwin tak? Kata Rasulullah. Naklah ya Rasulullah. Apa Rasulullah buat? Dia pergi berjumpa dengan sebuah keluarga yang ada anak gadis. Okay, bila dia buat proposalnya. Okay, wahai tuan-puan, saya nak meminang anak kamu. Bahagianya mak ayahnya. Kerana ayatnya belum selesai. Okay. Okay. Oh, anaknya dipinang Rasulullah. Jangan main-main. Terus terima. Okay. Jadi bila diceritakan, aku pinang dia bukan untuk aku. Untuk Julaibib. Ha. Sebab orangnya tak handsome lah kata. Tak ada apa. Tak ada kan. Oh, kalau Julaibib tak jadilah. Boleh faham? Mak ayahnya tolak peminangan itu. Dan syukurnya semasa penolakan itu, anak gadisnya dari bilik dengar. Kalau dengan Julaibib, tak jadi. Kalau dengan Rasulullah, jadi. Okay. Ini nak tengok cinta tak cinta. Mak ayah ada cinta orang ke tak cinta. Tapi anaknya cinta Rasulullah. Orang yang cinta Rasulullah tidak akan tolak apa yang Rasulullah cadang. Jadi anaknya kata, saya terima pinangan itu. Walaupun dia pemuda miskin, tak handsome, rendah aja kata setengah sirah. Orangnya kecil-kecil je. Tak dia besar gagah macho tak ada. Okay. Mengapa kamu setuju kata mak ayah dia? Kerana ini pilihan Rasul yang pinangnya Rasulullah. Adakah kamu sanggup menentang cadangan dari Rasulullah? Oh, tercengang mak dia. Ini sebab itu kalau kita kata kita rasa betul, mak kita meragam, tolong bagi betul. Jangan berdosa sepanjangnya. Aku tidak akan rela menolak pinangan yang dipropos ataupun yang dicadangkan oleh Rasulullah. Sebab aku cinta dengan Rasulullah. Akhirnya, jadi tak? Jadi menikah. 5 hari selepas menikah, perintah perang keluar. Okay? Jadi akhirnya Julaibib pergi ke medan perang dan mati syahid. Selepas Julaibib meninggal, barulah ramai pemuda Arab pula nak meminang gadis ini. Apa sebab? Sebab cintanya kepada Rasulullah. Okay, mampu untuk menolak hajat mak ayah dia. Yang nak melawan Rasulullah. Aku terima kerana ini proposal yang dibuat oleh Rasulullah. Kalau kamu taat Allah, taat Rasulullah, kamu kena taat apa semua yang dicadangkan oleh Rasulullah. Jelas? Mana dalam hidup kita cuba cari sirah yang apa yang Rasulullah kata betul.
Apa yang Rasulullah kata salah, tinggalkan yang salah, ambil yang betul. Itu satu lagi jenis. Satu lagi jenis cinta. Orang dah ngemeh, raha dah nak balik dah tu. Okay, tahu dah tu, faham. Tu dah lipat-lipat dah tu. Dah belik-belik bag tu, bagi tahu kat saya dah lah tu. Cuma nak balik dah. Okay. Cerita yang ketiga. Sebab itu, every single move is meaningful, kata orang putih. Setiap gerak kamu bermakna. Faham orang tua depan ni. Okay. Soal apa? Cerita terakhir. Nak bagi cerita ni, dia belum cerita syurga lagi. Macam mana raya? Okay. Boleh? Ada yang nak bangun dah. Bangun lah, tak ada masalah. Yang ketiga, cerita dua wanita yang pakai emas. Gelangnya tebal-tebal. Banyaklah kiranya. Menghadap Rasulullah. Rasulullah nampaklah gelangnya. Apa Rasulullah tanya? Rasulullah jangan bukan tanya berapa banyak kamu beli tak. Dah bayar zakat belum? Okay? Kalau gelang yang kamu pakai ini belum bayar zakat, nanti mati, nanti kamu digelangkan dengan api neraka. Cuba tengok gelang masing-masing. Dah timbang belum? Okay. Nabi tak kata buang ke apa ke. Nabi tanya zakat. Bayar zakat je. Agak-agak apa tindakan dua wanita ni? Nanti kami bayar lah. Itu kalau kita, betul? Tetapi orang yang cinta dengan Rasulullah, apa dia kata? Dia pembuka gelang yang besar tadi tu, letak dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, kebuatlah apa-apa pun masuklah Baitul Mal. Kami tak ada lagi gelang ni. Kerana tidak mahu bergelangkan api neraka. Nabi cakap banyak tu je, tanggal semua. Boleh faham? Kita dah cakap dah jangan pakai riak nanti. Bukan nampak. Apa tengok-tengok. Kita pakai untuk kita je. Tertarik. Badannya nak tunjuk orang sebenarnya. Nampak? Atas dasar cinta. Walaupun sayang dengan hartanya. Tapi bila dengar hukum, terus hormat, terus ikut perintah. Itu di antara kisah-kisah. Tapi adalah 2-3 lagi. Tapi tak apalah. Udah mengemai nak balik. Okay. Yang kita kata. Ya dah lagi 5 minit je pun. Okay. Maka kita ambil kira ada banyak lagi. Ada 2-3 kisah. Sebab ni memang kumpul kisah cinta ini. Supaya kita kata okay. Last kali, menghias diri. Ni nak laju-laju, nak balik juga. Menghias diri dengan akhlak Rasulullah. Okay. Semua orang tahu akhlaknya kan? Pertama ini yang ringkas-ringkas kita ambil. Okay. Pertama kita katakan, jauh kemungkaran, jauh kesalahan, jauh maksiat. Itu semua orang tahu. Setiap yang buruk tu sama ada dari segi bentuk perkataan dan perbuatan. Kita jarang ambil kira perkataan. Jangan cakap kalau tak cantik. Macam ni dia tak banyak baik. Yang penting perkataan dan perbuatan. Wanita banyak di neraka sebab perkataan. Okey, kedua kita kata rendahkan suaramu ke saat berbicara. Kita dah pakai mikrofon lagi. Bila bercakap dengan orang, perlahan dia, rendahlah suara. Tak payahlah tinggi-tinggi, okey? Lebih lagi-lagi di tempat umum. Kemudian tundukkan pandanganmu dan terapkan adab-adab di jalanan. Apa adab di jalanan? Tunduk pandangan bukan tengok simen. Akhirnya tak tengok yang jahat, tak tengok yang tak ada beedah, tak singgah nak tengok sightseeing. Cuci mata. Okay. Arti itu tundukkan pandangan dan tidak melihat orang yang tidak ada kaitan dengan kita. Okay. Bukan jalan tunduk macam tu, masuk longkang belakang. Okay. Kemudian terapkan adab-adab di jalanan. Apa adab di jalanan yang kita tahu? Berjalan dengan sahabat yang seiring sekata. Boleh? Kau nak jalan, ajak orang yang sama lebih kurang dengan kita. Jangan jumpa orang tak solat, jangan jumpa orang yang kuat makan. Asyik makan je. Okay? Jadi akhirnya berjalannya lebih banyak makan dari ibadah. Sekarang ada banyak rehlah. Oh tu. Macam-macam. Tapi yang pentingnya apa? Makan.
Okay. Ketiga kita kata tunduk kata balaskan yang buruk dengan kebaikan. Itu di antara benda-benda yang harus menjadi prinsip-prinsip. Sebenarnya ada banyak dalam mana-mana buku. Siapa yang nak cinta Rasulullah, dia mesti simpan buku tentang adab Rasulullah. Dia mesti simpan buku tentang sirah Rasulullah. Dia mesti simpan buku isteri-isteri Rasul. Ada banyak sangat di kedai buku. Jadi tolong ambil kira, tunjuk cinta anda dalam bentuk amali. Dan lakukanlah yang terbaik. Balas keburukan dengan kebaikan. Boleh tak? Allah dia tak tegur kita. Kita malas nak tegur dia. Jangan. Dia tak tengok kita. Kita pun tak kisah tengok dia. Okey, boleh berubah ni? Nak cinta Rasulullah? Cinta 3 cara tadi. Betul? Mudah-mudahan kita jadi orang yang paling senang, orang yang paling tawaduk, orang yang paling santun, yang akhirnya membangun kita menjadi contoh-contoh kita bertuankan Rasulullah. Auzubillah minasyaitanir rajim.